Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu-cikgu semua. Okey, dalam video kali ini saya nak kongsikan dengan cikgu-cikgu semua cara untuk menyediakan, bukan menyediakan tapi nak setkan masa untuk soalan ujian. Saya akan tunjukkan contoh soalan ujian yang saya buat dengan pelajar saya dengan jawapan yang telah pelajar jawab. Okey, dan saya akan tunjukkan cara untuk setting masa pada soalan Google Form. Okey, saya menggunakan Google Form untuk menyediakan soalan ujian kepada pelajar. Jadi saya akan kongsikan cara untuk cikgu setkan masa dalam soalan ujian tersebutlah. Mungkin cikgu-cikgu perlukan untuk menyediakan soalan ujian, mungkin ada cikgu yang nak buat soalan ujian dengan murid-murid dia lah. Sebab bila kita mengajar PDPR, kita tak tahu apa tahap penguasaan murid. Jadi mungkin dengan ujian online yang kita laksanakan, sedikit sebanyak kita boleh nampak tahap kefahaman murid. Okey, mari kita lihat apa yang contohlah ya. Ini adalah contoh yang saya buat soalan ujian dengan pelajar saya. Okey, kita tengok contoh yang ni . Ini contoh soalan lah. Okey. Okey, ini saya tambah section. Ini soalan objektif. Ini contoh soalan ujian yang saya buat dengan pelajar saya. Okey, ini soalan section untuk soalan bahagian B. Lepas tu untuk soalan 1 ni saya tambah yang ni. Title. Okey, title. Lepas tu yang ni pula saya tambah gambar, image sahaja dengan dia punya arahan ke atas tu lah. Kat sini macam biasalah kita tambah add question kat situ. Okey, soalan yang kedua tambah title, tambah image. Okey, yang ni tambah image. Ni. Okey, lepas tu soalan ketiga pun sama. Ini tambah title, ini tambah image. Lepas tu yang ni tambah yang ni lah, tambah add question. Okey, ni pun sama soalan bahagian C, tambah section dulu yang ni. Dekat soalan bahagian C ni saya tambah section kat sini. Sini saya tambah title. Okey, ni section untuk yang ni. Ni add section. Okey, yang ni terus soalan lah. Ini soalan esei . Soalan esei maksudnya pelajar tu kena type panjang lah. Okey, ni soalan esei. Okey, ni contoh soalan. Okey, mari kita lihat macam mana pelajar nampak. Soalan macam tu lah, wajib dijawab. Kalau tidak, tak boleh nak pergi ke next. Ni soalan bahagian A. So, ni lah yang pelajar akan nampak. Ni markah atas ni. Okey. Lepas tu begini. So, next. Ni soalan bahagian B. Pelajar akan nampak macam ni lah. Okey, soalan struktur ya. Okey, yang ni saya tak set wajib jawab lah. Sebab memang akan ada pelajar yang takkan jawab kan. Okey, yang ni soalan esei. Okey, so dekat sini pelajar tu boleh jawab panjang. Okey, sebab ni soalan. Okey, lepas tu dia klik submit lah. Ni contoh soalan dia. Okey, so macam mana pula? Ini adalah yang pelajar dah jawab. Okey, contoh. Soalan bahagian ini memang auto dia tanda, dia semak. Soalan bahagian B. Macam tu lah yang dijawab. Okey, untuk soalan esei. Ni. Okey, tapi dia ditulis soalan tu kan. Okey, penjelasan masalah, kaedah. Okey. So ini contoh pelajar jawab. Okey, sekarang ni kita nak tengok macam mana kita nak set. Macam mana kita nak set soalan tu lah. Okey, kita pergi ke email ni sebab yang tu dah ada add-on. Okey, so ada dua kaedah. Satu cara adalah cikgu boleh tambah add-on dekat soalan ni. Add-on tu maksudnya nanti dia automatic set lah.
Okey, tapi manual pun boleh sebenarnya kalau kita nak buat secara manual lah. Okey, saya tunjukkan dulu cara untuk add on kan kita nak tambah. Okey. Kita tambah add on ni dia automatic lah, tolong. Okey, cikgu pergi dekat 3 titik kat atas ni. Okey, 3 titik ni. Lepas tu cikgu klik add on. Okey, sebenarnya ada banyak apa ni kita panggil kaedah lah untuk set. Contoh kalau nak guna timer ni pun boleh. Tapi yang ini ni dia kebanyakannya kena bayar lah. Okey, kalau ada jugalah yang free. Cuma kalau yang timer ni nanti bila budak jawab tu dia memang keluar timer atas dia tu. Kalau kita set 1 jam 30 minit dia keluarlah masa kat situ. Cuma kita kena tambah email. Kita kena masukkan email pelajar tu seorang-seorang. Saya tak gunalah yang ni sebab pelajar saya calon SPM yang ambil sains 274. So kalau saya nak masukkan semua email dia tu, banyak tu. Saya malas lah. Okay, so apa yang saya buat adalah saya tambah yang ini ya dekat sini. Okay, email notification for Google Form. Okay, ni saya buka 2 email. Okay, so kita apa ni kita carilah. Ni email notification. Okay, email. Okay, yang ni kita klikkan dia. Okay, lepas tu cikgu install dia lah. Okay, install. Okay, ni allow je. Okay, klik done. Okay, lepas tu kita close lah. Okay, sekarang dah ada. Okay, nampak tak kat sini? Okay, so cara dia adalah kita klik email notification ni. Kita ambil yang limit Google Form. Dia ada banyak lah. Dia ada banyak kat sini. Okay. So, tapi saya nak tunjuk dekat cikgu yang ni lah. Limit Google Form. So, ini kita nak setkan masa untuk kita buat ujian tu. Kita nak set masa. Pukul berapa budak tu start jawab. Pukul berapa budak tu habis jawab lah. Okey, kita masuk dekat sini. Dia akan keluar yang ni lah paparan ni. Okey, kat sini. Contoh. Saya nak set ujian ni adalah pada hari ni 11. Okey, pada 20 hari bulan. 20 hari bulan tu hari apa? Hari Raya. Ini Hari Raya Haji tak apa sebab kita nak ni je. Kita nak testing saja. Okey. So, saya nak buat ujian tu pukul 8. Okey, so kalau cikgu nak buat pukul 8, okey. Ini untuk petang, waktu petang kalau nak buat set petang lah. Jangan tertukar pula. Ini untuk pagi. Okey, yang 1 sampai 12 ni pagi. Yang ni bila dah masuk pukul 1, pukul 13 lah. Kan? Sebab jangan tertukar pula set dia. Kalau cikgu nak buat petang, so pastikanlah masa petang ni. Kalau tidak kan, contohlah cikgu nak set pukul 3 petang tapi terset pukul 3 pagi. Siapa nak jawab soalan tu? Okey, so contoh saya nak buat pukul 8. Okey, tapi saya tak boleh set pukul 8 tepat-tepat. Kita set lah 1 minit sebelum. Kita pukul 8 kan? Kita set pukul 7.59. Okey, nampak tak? 1 minit sebelum pukul 8. Okey? Tapi 7.59 ni kalau budak tu klik kat sini memang dia dah boleh buka lah. Okey, end date kalau cikgu nak buat pukul 8 pun boleh, tak ada masalah ya. Okey, yang end date hari yang samalah. Kan 20 bulan Raya Haji Kita jawab soalan exam. Okey, masa dia contoh saya nak buat 2 jam. So pukul 8 sampai pukul 10. Ataupun 1 jam setengah pukul 9.30 kan. Okey, pukul 9.30 pukul 9. Okey, saya nak buat setengah tapi saya nak lebihkan 2 minit sebab supaya bila pukul 9.30 tu kalau kita set pukul 9.30 cikgu, pukul 9.30 budak tu nak klik submit dah tak boleh. Dia dah terus block. Okay? Dia dah terus hilang soalan dia tu. So jenuh lah budak tu dah jawab habis kan. So kita set lebih sikit. 9.31 ke 9.32 supaya kita bagi masa untuk dia klik submit lah.
Okey. Macam tu je. Okey, yang lain tu tak payah isi. Okey. Ni tak ada. Ini ni kalau kita nak buat repeat. Macam contoh ni sebab kita nak buat sekali je kan. So ni tak payahlah ulang. Okey, so yang ni kalau contoh cikgu nak buat periksa tu ulang setiap minggu. Contohlah kan. Bolehlah set yang ni ya. Enable form every berapa. Pukul berapa cikgu nak set. Contohnya setiap hari Jumaat budak tu kena jawab soalan tu. So macam tu lah. Okey, yang bawah ni adalah kita nak setkan apa kalau masa yang bukan exam tu bila budak tu klik dia akan keluar yang ni lah. Contoh saya tulis ini yang kita nak bagi paparan bila budak tu klik waktu yang bukan ujian tu dia akan keluar macam ni lah. Okey, 20 Julai tu hari apa tadi tah? Sekejap. 20 Julai hari apa? Sunday, Monday, Tuesday, Selasa. Okey, lepas tu kita klik save lah. Okey. Okey, close. Okey, so apa yang kita akan nampak adalah kat sini. So dia dah keluar kat sini. Soalan ini hanya boleh. Okey, contoh Contoh, kalau budak tu kita bagi link tu awal, budak tu pergi klik pada waktu yang bukan 20 Julai ni, dia akan nampak macam ni. Pelajar tu akan nampak macam ni. Soalan ini hanya boleh dibuka. So ini warning untuk dia lah. Maksudnya dia tak boleh jawab masa lain. Dia kena jawab masa tu je. Okey. So nanti dia automatik lah. Bila hari kejadian pukul 8 tu, budak tu baru boleh jawab. Bila dia klik link yang kita bagi tu, pukul 8 tu lah baru dia boleh jawab. So ni nak ni. Dan pukul 9.30 tu, memang dia akan tutup lah. Okey. Kalau contoh kadang-kadang, dia adalah masa-masa dia kan, saya pun tak pasti. Sebab saya dah test 2-3 kali juga. Kadang-kadang walaupun kita set 7.59 kan, 7.59 tu kita tengok benda ni tak bergerak lagi. Ni not accepting response, maksudnya budak tu tak dijawab lagi lah ni. Jadi pukul 8 tepat, saya klik je lah kat sini. So dia dah jadi manual lah. Okey, sekarang ni kita boleh juga nak set manual. Tak payah tekan add on. Okey, macam mana nak buat? Okey, kita pergi ke soalan lain. Okey, ni contoh soalan-soalan lama lah ni yang saya buat Okey, cikgu pergi dekat respon. Ni contoh soalan. Cikgu pergi dekat respon. Okey, dekat bahagian sini accepting respon ni, tak payah klik add on apa-apalah. Terus klik dekat sini. Lepas tu message kat sini. Sama macam tadi. Okey, contohlah kan. Cikgu set je macam tu. Okey, so selagi cikgu tak buka, budak tu memang tak boleh buka. Okey, contoh dia akan keluar macam ni lah. Sama macam tadi kan. Cuma yang tadi dia auto. Pukul 9 tu dia buka sendiri. Yang ini pukul 8 tu budak tu nak jawab ataupun 7.59 cikgu tengok jam cikgu. Cikgu klik kat sini. Okey, lepas tu cikgu bagi budak tu jawab sampai ke 9.30, cikgu tutup balik. Dekat sini je. So ini cara manual lah. Kalau yang tadi tu dia automatik lah. Tapi yang automatik tadi tu pun kadang-kadang kena tengok jugalah. Saya saya test kan.
Kadang-kadang dia okey sebab masa yang saya buat ujian yang ni tak ada masalah. Memang masa tu budak tu memang boleh jawab lah masa yang ditetapkan tu dan pukul berapa yang saya suruh dia jawab ni. Sebab masa 11 suku tu saya dah ingatkan dia orang lah tolong berhenti masa tu. Okey, tapi dia orang ada yang tak klik submit lagi. Jadi pukul 11 suku tu dia dah tak boleh nak submit lah. Saya dah bagi tahu dah kena submit sebelum 11 suku. Okey. Tapi kalau kita buat manual macam tadi kan, yang tadi tu pukul kita bagilah seminit untuk budak tu submit. Kalau kita dah klik not accepting response, budak tu memang tak boleh hantar dah lepas pada masa dia tu. So itulah cara dia. Dua kaedah lah. Okay, satu cara kalau cikgu nak setkan add-on, tapi kalau cikgu tak nak, cikgu boleh juga buat manually macam tu lah. Okay, cuma cikgu kena ingatkan budak-budak lah ataupun bagi arahan dekat dia yang pukul berapa. Kalau cikgu buat secara online, maksudnya buat Google Meet, lepas tu dia orang jawab tu boleh bagi arahan masa tu kan. So budak tu boleh mendengar lah macam yang kita orang buat hari tu masa ujian. Okay, so itulah cara untuk set timer. Okay, masa mereka boleh jawab. Kalau dia orang klik masa yang bukan masa dia sebab kita dah tutup, bila budak tu buka dia memang akan keluar yang ni, arahan ni lah. Okay, maksudnya jawab soalan tu tak boleh dijawab. Okay, okay, so cara nak semak, okay. Okay. Kalau cikgu set soalan tu memang dah objektif, dia dah automatik. Jawab apa ni tanda lah. Okay, soalan contoh saya tunjuk cara nak cikgu nak semak online. Okay, yang ni kan. Okay, bahan ni memang tak ada markah kosong, salah. Saya dah bagi pilihan tu. Kalau budak tu jawab ikut yang ejaan yang saya bagi ni, memang dia automatik lah kan ni. Okay, yang ni pun salah. Okay, proses penampilan yang betul. Okay, macam tu lah. Bila cikgu menyemak, cikgu tambah je markah. Nanti bila cikgu klik save. Okay, tengok balik soalan tu tadi. Okay, dia akan keluar ni. Memang kosong, salah. Ni dah betul, dah warna hijau. Tu kalau dah betul. Okay, boleh buat semua sekali macam tu lah. Okay. So, itu sahaja perkongsian saya untuk cikgu-cikgu yang mana kalau nak set soalan untuk ujian. Kalau cikgu ada masalah nak sediakan soalan macam yang saya buat ni, cikgu boleh tulis di ruangan komen, bagi tahu yang cikgu nak tahu macam mana nak sediakan soalan ini dekat ruangan komen. So, kalau ada cikgu yang nak tahu macam mana saya sediakan soalan ujian ni untuk pelajar saya boleh buatkan video untuk cikgu lah. Tapi kalau tak ada, then maksudnya cikgu dah tahulah cara untuk bina soalan dalam Google Form. Okay, so itu sahaja perkongsian saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Bye.